Saya tidak menolak kemungkinan mereka ni golongan pengacau yang upahan. Pada awalnya saya ingin menzahirkan perasaan kecewa dan marah terhadap peristiwa yang berlaku malam semalam, di mana ada sedikit rusuhan dan golongan yang mengacau. Yang kita tak tahu siapa, dan kita telah membuat laporan polis dan kita ingin menyatakan bahawa pihak KL City, KLFA dan penyokong-penyokong KL tidak terlibat dalam peristiwa itu sama sekali. Saya menganggap bahawa ini merupakan satu peristiwa yang bertujuan untuk memburukkan nama KLFA dan KL City. Dan tidak ada kemungkinan, saya tidak menolak kemungkinan mereka ni golongan pengacau yang upahan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang dengki dan cemburu dengan kejayaan yang telah dan sedang dicapai oleh KL City. Ini agak malang. Dalam suasana usaha membangunkan KLFA dan juga KL City FC, ada pula peristiwa-peristiwa yang seperti ini yang tidak sama sekali kita akan berkompromi lah. Sesiapa yang didapati terlibat bersalah oleh pihak polis, maka kita akan meminta mereka ni didakwa dengan sekeras yang mungkin, dan mungkin kita akan ban orang-orang yang seperti ini daripada menghampiri kawasan stadium. We can get a court order lah to keep them away from our stadium. Saya sebagai Presiden KLFA memang menghadapi berbagai cabaran. Saya ingat dunia politik sudah cukup mencabar. Tetapi bila saya menjadi sebagai Presiden KLFA dan selepas itu kerajaan PH dijatuhkan, saya merupakan Presiden yang bukan daripada pihak kerajaan. Dan setelah mencapai kejayaan menjadi juara Piala Malaysia, saya telah menghadapi berbagai-bagai tekanan. Dan di mana kejayaan yang telah dicapai itu menjadi sebagai punca untuk supaya jawatan saya dikosongkan. Tetapi alhamdulillah masih dapat dipertahankan kerana jawatan itu diperolehi melalui pemilihan dan adalah untuk tempoh 4 tahun. Dan saya tidak menolak bahawa laporan-laporan yang dibuat kepada SPRM itu juga, dan laporan yang dibuat kepada media ni juga berniat jahat untuk memburuk-burukkan pihak KLFA dan KL City, kerana kita sedang mencapai kejayaan yang tidak pernah diperolehinya sejak 32 tahun yang lepas. So it is very scandalous. Kalau nak digunakanlah istilahnya, it's very scandalous. Satu skandal yang besar lah. Bagaimana tanpa mendapat pembiayaan yang mencukupi, iaitu saya dapat daripada DBKL tahun lepas hanya 5 juta. Sedangkan saya punya overheads adalah 12 juta. So bagaimana dengan hanya 5 juta kita telah dapat memenuhi keperluan overheads kita yang sebanyak 12 juta dan menjadi juara Piala Malaysia. It's scandalous. Ramai yang marah, cemburu, dengki. Dan pada tahun ini kita hanya mendapat 2.5 juta sahaja buat masa ini daripada DBKL. Tetapi kita menunjukkan prestasi yang cukup baik di dalam Piala AFC, dan kedudukan kita di Liga pun agak top half, agak baik. PON juga menjadi satu persoalan
yang tidak dapat difahami dan diterima oleh sebahagian, dan laporan SPRM berniat jahat. Ya. Kes yang sebahagian daripada apa yang dinyatakan oleh pegawai SPRM yang telah datang dengan baik, ya, yang dikatakan dia orang ni serbu ni, minta maaf lah, Harian Metro, dia orang tak serbu, dia orang datang dengan baik, very professional. Dia datang, dia beritahu dia ada terima laporan. So dia kena jalankan tugas dia untuk mendapatkan maklumat-maklumat berhubung dengan laporan itu, ya. Dan kita memberikan kerjasama sepenuhnya. Kita tahu bahawa laporan-laporan itu memang berniat jahat, dan tidak ada kes, ya, tidak ada kes, ya. Kalau ada kita terima 40 juta tapi kita hanya belanja 12 juta, lepas tu 18 ataupun 28 juta yang lain hilang, tu satu hal, ya. Tu boleh kata ada skandal, ya. Tapi yang skandal yang ada di KLFA ini ialah kita dapat 5 juta tapi kita cover 12 juta. Tu skandal yang besar, ya. How we manage to cover expenditure of 12 million with only 5 million from the DBKL, ya. So that's a big scandal, ya. Tu kalau kita dapat 20 juta daripada DBKL tapi kita belanja 12 juta, 8 juta lain lesap, tu satu hal, ya. Tapi ni bukan, ni sebaliknya. So orang banyak yang dengki dan cemburu, dan mereka membuat laporan ini tujuannya ialah, saya rasalah, untuk menimbulkan kecurigaan terhadap pengurusan KLFA dan KLCT supaya sponsors dan juga potential investors, ya, akan menjauhkan diri, ya. Niat jahat, tak ada kes sama sekali, ya. Nak kata ada duit berbilion-bilion, ya, berjuta-juta, ya, yang telah hilang, lesap, tak, ya. Kita bayar gaji 12 juta walaupun kita hanya terima 5 juta daripada DBKL, ya. So lain, ya, is completely different, ya. Soal yang dikatakan dalam laporan ini, saya kena pesan kepada semua wartawan, bila you dapat laporan daripada mana-mana pihak, kononnya ada skandal dan sebagainya, sebelum menulis, please check lah dengan pihak yang sebaliknya, ya. Dia kata bahawa kita telah menyerahkan tanah Akademi Kuala Lumpur dengan harga 3 juta. Itu tak betul, ya. Nilai tanah Akademi itu adalah hampir 60 juta, ya. It's almost 60 million. Tak mungkinlah kita lepaskan tanah itu dengan harga 3 juta. Sekarang ni kita sedang mencadangkan ataupun mempertimbangkan cadangan usaha sama, okey, yang ada Sweat Reality, yang ada Sinma. Ni business punya pertimbangan. It's a business decision who we go with. Sebagai Presiden KLFA, saya bertanggungjawab untuk mendapat the best deal for KLFA. Okay, that is my responsibility. Itu tanggungjawab saya. Dapat tawaran yang terbaik, ya. Ni kita sedang bincang dalam mesyuarat Exco. Mungkin ada Exco yang tak berapa setuju dengan cadangan saya, pihak yang kita nak pilih, maka diberikan gambaran seolah-olah ada ada penyelewengan dan sebagainya. Ini tak ada penyelewengan. What is the best offer is what we want to take, ya. Kalau Sweat Reality ni di antara yang disebut, dia tawarkan yang terbaik, kita akan terimalah, ya. Kalau Sinma tawarkan yang terbaik, kita akan terimalah, ya. Dan Sweat Reality ni bukan anak syarikat Jekyll. Sweat Reality adalah sebuah syarikat yang paid up capital 100,000, ya. Dan kita tegur, dia kata dia nak naikkan 5 juta, tapi tak tahu, belum lagi lah. Setakat ni yang kita difahamkan hanya 100,000, dan kita mempertimbangkan semua aspek demi kepentingan KLFA dan KLCT-FC, ya. So ni dalam soal ni memang ada yang tak setuju, ada yang nakkan company ni, ada yang nak company itu dan sebagainya. So mungkin ini pun di antara punca berlakunya laporan yang tidak tepat dan tidak betul ini, ya.
Saya minta maaf pada pihak Metro Harian.